Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kasih awal. Paling mau ada 7. Baik 8 ya. 3, 6, 7, 8. Maka kalam. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13. Qala musannif rahimakumullah. Maka kalam inilah, bicara bab apa ni? Bicara bab satu lagi sifat yang wajib kita pegang dalam hati. Sifat tu ada pada Allah Ta'ala, iaitu sifat kalam. Jadi kalam-kalam dia pecah pula. Dalam bahasa Arab ni kalam ni ada dengan makna perkata kalam ni. Jadi pecah jadi 4 pula. Ada kalam ismi, ada kalam nafsani, ada kalam masdari. Jadi dia pecah-pecah tu hak dia bercara hak mana ni? Iaitu kalam ismi. Kalam diri tu, sifat kalam tu. Ya. Kalam musannif rahimakumullah. Maka kalam inilah apa dia? Kalam ismi, yakni sifat kalam tu. Kalau kita manusia ni Allah bubuh di anak tekak kita tu. Yang menyebab kita boleh berkata. Kerana ada iaitu satu sifat yang Allah bubuh di anak tekak kita tu. Tengok. Maka kalam inilah yang dibicarakan, yang kita nak bahas ni, pada sifat yang ke-13 ni. Kalam mana? Kalam ismi, sifat kalam Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Kena belajar sampai reti, kena faham akan dan pegang akan bahawa Allah Ta'ala ada sifat kalam tu. Sifat ni. Qala musannif rahimakumullah. Yang kedua, kalam nombor 2. Dia pecah 4 dah. Kita baca dah bulan lepas. Kalam ni bahasa Arab dia pecah 4. Yang pertama kalam ismi. Apa dia? Iaitu sifat kalam yang ada pada Allah. Yang keduanya kalam nafsani dia bagi. Apa dia? Iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap. Dia panggil apa kalam apa tu? Kalam juga, tapi dipanggil kalam nafsani, bersedia dan mencadang bagi bercakap. Nombor 2, kalam apa tu? Kalam nafsani. Itu bukan sifat kalam tu. Nak faham tak? Hak kita bahas kalam ismi tu. Tengok. Maka kalam ini tidak ada bendanya. Bukan ada benda, bukan benda wujudi. Itu maksud dia tu.
Bukan sifat kalam hak benar, hak kita dah bahas ni. Dia benar apa ni? Hanya amrun iktibari. Dia perkara kita faham. Bila ada sifat berkata tu, kira-kira nak kata tu. Macam ni. Dia panggil apa? Benar amrun iktibari. Bukan sifat tu dah. Benar kira-kira nak kata dah. Tengok. Yakni amrun iktibari tu renti juga, bukan rantai tu, renti. Baca rantai apa tu? Baca reti. Benar reti faham deh. Sifat mana? Sifat kalam hak sifat yang ada pada Allah Taala tu. Mencadang sedia nak berkata tu perkara amrun iktibari, bukan sifat. Dia perkara kita faham dia panggil. Tengok tak? Tetapi benda tu hak Allah Taala sedia juga, qadim juga. Mencadang nak berkata tu pun. Mencadang nak berkata tu pun. Dia benar walau amal itibari pun dia perkara yang sedia juga, yakni benar qadim juga. Bila Allah ada sifat berkata, kira-kira nak kata tu. Tengok. Cari saya ayat. Yang ketiganya, kalam juga. Kalam masdari. Satu lagi. Iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Bercakap tu. Kalau kita kan bibir mulut bergerak tu. Tu perkara apa? Sifat yang ada sini dak. Dia panggil kalam masdari, benda yang tak ada waktu dia panggil. Perkara yang bercakap ni apa? Bercakap bukan sifat lah. Bercakap tu dia panggil kalam masdari. Kalau kita bercakap gerak mulut tu lah. Tiga. Maka kalam ini baru lagi pula tidak ada bendanya. Kalam cakap ni benda baru. Baharu dia. Lagi pula tidak ada benarnya, hanya renti juga, faham juga. Doa apa bercakap? Nak ayat tak mana bercakap? Tapi kita reti dia bercakap. Hak tu bukan sifat tu. Bercakap. Benda faham? Faham juga. Kerana nama bagi bercakap, nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf. Nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf. Bercakap tu dia panggil kalam nombor 3. Kalam masdari. Sebab tu sifat kalam ni payah sikit. Sampai ulama yang sampai kena penjara. Ahmad Al-Khuzai kena kerat tekuk. Kenapa? Zaman khalifah dulu ni. Zaman khalifah, kerajaan Makmun dulu ni, Al-Makmun dulu ni. Takak dia, kerajaan Wasik, nama seorang khalifah. Dia berdebat. Last kali Imam Ahmad tak kena takak, kena sebat. Kenapa bicara bab sifat kalam? Belah kerajaan kata Quran itu baru sebab dia tulisan bahasa Arab. Jadi nak jaga takut esok orang lama-lama akan kata sifat kalam yang ada pada Allah itu baru. Imam Ahmad bin Hanbal kata Quran itu koding. Jadi gitu. Lawan punya bahas kalah hak kerajaan, menang pembakar. Menang kata ustaz Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar. Dia mau takak dia sebab dia. Baki kurung dia, maki seorang lagi Ahmad Al-Khuzai sokong Imam Ahmad, dia mau kerak tekuk dia. Apa? Membahas sifat kalam. Ni tuan sifat kalam ni. Sebab tu dia panggil ilmu kalam. Kenapa? Kerana mengaji bab kalam ni dia pening kepala sikit. Nak royak pun payah, dia benar pula benar tak nampak hak Tuhan pula. Tu banyak keserah pada Allah. Cuma mengaji kita bila lepas takat kita. Tengok. Bila boleh faham kata di Tuhan ada sifat kalam yang qadim dah.
Cuma dia pecah sikit biar kita faham mudah. Hak mana yang kata sifat, hak mana yang kata ada takluk, hak mana yang perkara baharu, hak mana yang kodeh macam tu ya. Tengok. Habis. Maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baru. Bila waktu bi huruf suara baru. Keempatnya kalam lafzi, kalam lafaz, iaitu kalam dengan makna perkataan daripada huruf suara. Hak tu bi tengok. Kalam lafaz, kalam lafzi. Tengok. Dan sebagainya yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata dan bercakap. Tu kalam lafzi kita dengar lah. Tu baik macam-macam ni. Tu kalam lafzi. Ni suara dia punya ni. Ni kalam lafaz ni dia panggil ni. Kalam juga. Bahasa Arab banyak makna deh. Jadi gitu. Jadi nak faham kena kalam ismi, kalam nafsani, kalam masdari ni. Lepas tu kalam lafzi ni ma hasala bil masdar dia panggil. Barang yang hasil daripada masdar ni. Dia gini. Orang mari suruh kita minang. Suruh minang anak orang. Kita pun dia mari sebab apa? Suruh kita minang anak orang sebab kita ada sifat berkata. Kalau kita bisu dia mau tak panggil, mari dia nak bercakap entah apa esok. Mari malam ni. Ustaz Zamri, saya nak suruh lagi pinang anak saya Ustaz. Ada seorang saya anak saya kenal tu. Kita pun tanya dia, nak kira macam mana, berapa ringgit. Nak kena banyak mana. Gitu. Dia apa royak lah. Hai tau. Dia apa royak lah, banyak ni kena banyak ni, kalau boleh taruh ni lah. Bila nak boleh kira. Kita pun malam tu kira-kira lah. Bagi kita lah. Jangan nak bayar macam Tuhan, nak pergi faham nafsani tu tak apa. Pertama sifat kalam yang ada di kita. Nombor dua nafsani, mencadang kira-kira tu. Bersorang lagi hak tu. Hak tu tak bunyi apa juga. Duk kira-kira ya. Tapi ada lah, ada siap lah. Mari hari esok pagi tu kita buat tu baik. Malam tu bunyi siap lah dalam kepala ni. Duk kira-kira macam mana nak ceramah tu nak mari tu. Tu kan nafsani tu. Kira nak kata apa. Tapi tak terbaik, tapi dia panggil kalah juga. Kalah nombor dua. Lepas daripada sifat kalah dah ni. Lepas tu dia kira-kira nak kata tu. Dek, pecuk petik buah kar macam-macam jenis. Dari jauh ke tengok macam-macam jenis. Patung ke semua. Baba sampai pagi esok ni dia pun terbit. Terbit macam mana? Macam hak semalam dipanggil kalam apa? Dia pun bercakap lah. Saya pun bercakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kalam apa? Kalam masdari. Benda yang cala-cala nak kata tu. Terbit kata perang beri dah. Lepas tu terbit suara di udara dia panggil apa? Kalam lafzi. Pak putih itulah. Mana hak nak bahas mana? Sifat kalam. Ya dia pecah supaya kita nampak mudah faham kan. Hak doyak ialah sifat kalam. Pada Allah lah kita bi mudah tunjuk contoh kita. Tu dia kata bila kenal kita, kenal Allah macam mana? Kenal diri kamu, kamu kenal Allah. Dengan jalan tu lah. Tengok diri kita macam mana. Kenal macam tu lah, bukan kenal betul dah, hakikat tak boleh kenal. Sebab yang kodeng mengenal akan hakikat yang baru, yang baru tak akan mengenal akan hakikat yang kodeng. Pegang hak tu. Tapi kita boleh faham. Tengok deh kalau musannaf. Jadi hak mana sifat kalam lah? Hak tadi kalam ismi tu kita dah bahas. Tengok. Kalam musannaf rahimahullah. Dan kalam ini baharu pula ada bendanya. Kalam lafzi tu baik suara ni, iaitu huruf dan suara. Jadi hak tu dek. Tengok. Itulah 4 makna bagi kalam yang pertama itu sebagai pokok dan asal. Dek, nak kena bererti tu. Bila orang sebut kalam banyak benda kena bahas lagi. Bukan sekat kata dinang kalam tu suara dak dia banyak terikat lagi. Gitu. Dan yang tiga mana? Nafsani,
masdari lafzi itu adalah ranting. Apa ranting? Yang terbit. Dan cawangan daripada yang pertama. Betul tak? Bila kita ada sifat berkata, hak ni ada. Kira-kira nak kata, berkata, perkataan. Tiga betul. Tu nak ayat begitu. Jadi benar-benar hak ni mendalilkan bahawa kita tak bisu. Jadi itulah. Begitulah tu. Tengok qala musannif rahimahumullah. Hendaklah engkau perhati bersungguh-sungguh supaya tidak terkeliru engkau daripada bicaraannya, supaya mu tak keliru. Tak tu hak mana satu hak kalang. Ni hak jenis orang terbit ni kah? Hak duk bercakap ni kah? Hak sifat yang boleh bercakap ni ke apa? Tengok qala musannif rahimahumullah. Habis itu. Dan bagi sifat kalam itu 3 ta'alluq. Apa ta'alluq? Tugas. Iaitu apa dah? Sifat kalam Allah ni yang dinamakan dia ta'alluq dilalah. Ta'alluq dali dia ni. Ingat dia ada ta'alluq dia. Sifat kudrat ada tugas dia. Dia duduk di zat Allah dan tugas dia menimbu akan mungkin dan meniadakan mungkin. Ingat lagi. Dia panggil takluk yang boleh menimbu. Tahu? Tak tu sifat iradat pula. Takluk dia takluk taksis, takluk menentu dia panggil. Dia kerja menentu. Nah, bukan menimbu perkara. Kudrat yang menimbu dan meniadakan. Okey. Lepas tu kita majar pula sifat apa? Sifat ilmu. Ada takluk tak? Ada takluk. Bukan takluk yang menimbul. Mengetahui 3 perkara. Wajibat wal jaizat wal mustahilat. Maksudnya Tuhan ni tahu benda yang wajib, tahu benda mustahil. Takluk semua 3 perkara. Kalam pun ada takluk juga. Takluk apa dia panggil? Sini. Dan bagi sifat kalam itu 3 ta'alluq yang dinama dia ta'alluq dilalah. Apa artinya? Menunjuk ataupun beroyak. Beroyak pun boleh baca, beriwayat pun boleh baca. Apa dia? Ta'alluq dali. Ta'alluq dali. Nak menunjuk ataupun beriwayat boleh baca. Beroyak boleh. Takluk royak dia panggil. Bila ada sifat kata kerja dia apa? Kerja dia royak. Royak bab apa? Royak bab wajib. Royak yang mustahil, royak yang harus. Mana dalil? Tuhan royak benda yang wajib lah. Royak. Dia royak apa? Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Tuhan royak dia tu. Dia tu benar ya, Pak? Benar wajib. Alim. Alim tu apa? Benar yang wajib. Hakim. Benar yang wajib tu dia panggil takluk dalil. Bahaya ni. Aku dia mau tanya kerja sifat kalam takluk tu apa? Takluk dilallah. Royak. Dia royak benar apa? Royak benar yang wajib. Apa benda yang wajib semayang ke? Bukan dia. Dia royak sifat dia. Tuhan royak sifat dia. Tengok sifat dia benda apa? Sifat dia benda yang wajib. Dia royak alim dia. Dia royak dia tu, Allah tu. Dia royak pula hakim dia. Innallaha sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu bersifat dengan sami'un. Sifat pendengar. Tu sifat takluk apa tu? Takluk dilalah. Maka Tuhan beroyak benda yang wajib. Nama 2 dia panggil takluk pada yang benda mustahil. Tuhan royak juga benda yang tak ada. Ada tak? Tuhan royak benda ada. Royak belenggu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu sekutu pun. Sekutu dia royak tak? Royak, tapi dia royak kata tak ada. Dia panggil syarikul bari.
Mana Tuhan hak nombor satu lagi. Dia royak tak? Royak. Tu dia panggil takluk dilalah. Dalil pada apa? Nak royak kata benda tu tak ada. Dia royak. Walam yakullahu. Lam yalid. Tak beranak. Maka beranak Tuhan royak tak? Beranak tu benda mustahil. Benda hak tak ada Tuhan royak tak? Tu dia panggil takluk dalil. Tu jadi sifat kalah ni royak benda yang wajib, royak benda yang tak ada, yang ni benar. Dan royak benda yang jaiz. Menata apa benda yang jaiz Tuhan royak? Royak benda yang harus. Ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menjadikan langit bumi. Langit bumi benda yang apa? Benda yang harus. Innal khalaqnal insan, sungguh telah kami jadikan manusia. Manusia tu benda apa? Benda harus. Jadi Tuhan ni berkata royak benda apa? Takluk apa? Takluk yang wajib, mustahil. Bila orang tanya takluk mustahil wajib macam mana? Royak itu. Tuhan royak benda yang wajib. Nak apa benda yang wajib? Dia royak diri dia, zat dia, dia royak sifat-sifat dia. Nombor dua, dia royak benda yang tak ada, bini, anak. Dia royak sifat-sifat lemah. Yang tak ada di dia royak tak? Royak. Dia panggil royak benda mustahil. Nombor tiga, Tuhan royak benda yang harus. Apa benda yang harus? Ma siwallah. Langit, bumi. Tengok dalam surah tu. Dia royak habis. Unta, tebuang, temingat. Apa-apa? Lebah. Royak belakang. Lembu, bakarah. Dia royak dah. Orang, jin, manusia. Tuhan royak tak? Itu dia panggil Tuhan beroyak benda yang harus. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Mengaji ni tak seronok. Beri nah. Tak siok ngajinya aku dah. Baca kitab ni. Nak seronok kita kena pergi panggil tu. Pelari danduk tu. Sudah seronok ngaji tak siok. Duk fikir gini. Kena fikir pening kepala ni. Kalau kata tadi Pak Putih dah nafsani ismi sampai tengah jalan tu rik senyap. Mari bulan depan tapo dah ni takluk dah. Gitu. Tapi bila kita klik kita faham tak? Bezalah dulu. Kita geti sendiri. Orang cakap kita sudah tak kena cakap ini ni. Tu dia panggil mengaji. Secara tak langsung kita sedar. Cuma tak nampaklah CJ di badan, ambil CJ di mana. Tapi kita boleh faham. Bila orang kata Tuhan rasa berat, cakap tak kena tu. Betul. Orang cakap dia tu lah. Bila ngaji dengan kitab. Dia lain. Bila orang bahas kita baca kalau poros tengok orang cakap tu. Cakap gini ni tak kena langsung ni. Sebab apa? Bila mengaji tu. Bila dia cakap bab Tuhan tengok orang tu. Dia cakap tak faham. Cara cakap kita boleh betul. Tengok. Bab tu kita kena mengaji bab sifat Tuhan ni. Kena reti. Tengok habis. Atau beroyak, atau beroyak boleh kata beriwayat, bercerita dia kata. Cerita benda yang wajib, cerita benda yang harus, cerita benda yang mustahil. Macam itulah. Aku dah tanya Tuhan, cerita benda apa? Dia panggil takluk dilalah, dalil. Tuhan bukti, tengok. Yang pertama takluk satu lagi dia panggil. Takluk suluhi koding. Tengok. Takluk nah. Yang pertama takluk dia, takluk suluhi koding. Iaitu apa dia? Patuk padan beroyak ia pada sedia kala. Takluk sifat ni ada apa ni? Dia ada dua. Ada tiga nah. Tengok ada tiga, tengok. Pertama, sifat kala Allah Ta'ala ni. Allah yang bersifat kala ni patuk dan padan beroyak ia pada sedia kala lagi. Macam mana gini nak royak beri. Ada tak lagi makhluk masa tu? Masa azali. Tak ada lagi. Tapi patuk dan padan dah Tuhan berkata pada makhluk yang tak tadi lagi tu. Patuk padan saja. Bukan dia kata siap-siap dah ni. Bukan rakan-rakan kata asing beri orang macam tu. Dia faham gitu pening. Tu setengah orang kata Tuhan ni dia buat dunia ni. Lepas tu pak buat orang tinggal jadi diri. Tak bukan bahasa tu. Bukannya kita kuci anak patung tu ni. Kuci perak-perak jalan ke tek diri. Ni pening bukan macam tu. Mana?
Patuk dan padang berkata ni Tuhan layak, dia kata juga. Nak ayat gena Patuk dan padang. Benar mungkin tak timbul lagi. Tapi patuk dan padang Tuhan berkata pada benar mungkin tu sebelum timbul benar mungkin tu lagi. Bila lagi patuk padang tu? Di azali lagi. Maka dipanggil apa tau? Dia panggil takluk suluhi qadim. Takluk apa? Takluk sifat kalam ni. Benar jadi lagi, tak kata lagi. Nabi Muhammad tak jadi lagi, Nabi Adam tak jadi lagi, Nabi Idris tak jadi lagi. Tapi patuk dan padang Tuhan berkata lah. Nah, sejak bila lulus? Masa azali lagi. Tengok. Yang kedua dia, takluk ni tugas sifat kalam ni. Dia tak macam kita. Kita benar tak jadi lagi, tak tahu dia kata. Benar esok. Kita patut padahlah esok. Jangan kata jom. Kita boleh tak agak-agak nak bercakap dengan bini kita esok? Berani nyanyi tak? Berani nyanyi tak? Kat tu, kiok malam ni kan? Okey sudah. Tu maksud dia, faham kita. Tengok kita. Tuhan ni dia patut padam kata sebelum jadi kita lagi. Kita hak esok kita tak boleh kata. Tak tu leh. Nak dah jumpa jangan kata sejam lagi. Tak tu nak dah jumpa, tak jumpa. Tuhan ni dia patut pada sejak azali sebelum timbul kita lagi. Patut padam pada berkat Allah. Bukan dia berkata siap-siap maksud dia. Patut dan padam saja. Nombor dua, tengok sifat kalam Allah Taala ni. Dia panggil apa? Takluk tangjizi coding. Tadi suluhi itu patut padam. Tangjizi coding itu iaitu berkelaku dan luluskan persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala lagi. Kalam nafsani lah. Tadi ni nampak bila ngaji dia kalam nafsani tu. Ni bila lagi tu masa azali lagi. Bukan Tuhan buat demo ni baru nak kira kata. Tuhan tu dah nak timbul Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Spon. Dia tu dah. Dia tu dia nak perintah macam mana nak suruh buat apa. Nabi Ibrahim nak suruh sembilan tekak anak dia. Nabi Muhammad dia nak suruh hijrah. Dia tu dah. Dia tu. Maka dia bersedia lah. Macam gini. Bukannya pak jadi benar baru nak kira-kira. Macam kita dah. Tu dia panggil kalam nafsani. Bila nampak gitulah. Nak dapat dah lagi mau cari tok guru hak lain lagi. Aku tak erti. Ayat sakat tu mau nampak faham. Maknanya dia apa? Tu dia panggil lulus. Berlaku dan lulus persediaan bagi berkata-kata tu. Nak kata dengan siapa dia? Nak kata dengan makhluk lah. Yakni bila jadi kita esok ni. Jadi kita tu sebelum jadi tu. Sebelum jadi makhluk ni lagi tu masa tu. Pada sedia kala lagi. Kita jangan kata hak sedia kala kita tak lah. Hak esok. Leh. Lah. Tak lulus lagi kita ni. Tuhan ni tak haluk dah. Timur esok ni dia semua pergi kalam nafsani. Tu disebut wa izqa dan ketika. Pak timur mari tengok. Yang ketiga, satu lagi faham lah sembari. Yang ketiga sifat kalam juga. Takluk tanjizi hadis dia bagi. Apa dia? Iaitu lulus dan melakukan perkataan dengan suruh atau tegah atau cerita-cerita. Bila jadi Nabi Musa, dia pun kata ke Nabi Musa. Bila jadi Nabi Adam, Allah kata ke Nabi Adam. Bila jadi Iblis, dia kata ke Iblis. Jadi cerita tu kan baru jadi kan. Jadi pun nak kira redak dia persediaan lepas tu tak terbit mari. Tu dia panggil ketika tu. Maka berkata itu ketika mana? Ketika timbul baharu dah lah. Tuhan kata siap-siap demo sana dak deh. Ketika timbul Nabi Adam, Tuhan cakap dengan Nabi Adam. Tuhan cakap dengan Nabi Musa, cakap dengan Nabi Muhammad. Itu dipanggil Allah berkata lah. Ni kalam apa? Maka dia perintah, dia suruh semayang, suruh puasa, suruh haji, tu kalam Quran tu.
Qala musannif. Yang ketiga nah. Yang ketiga tanjizi hadis, iaitu lulus dan melakukan perkataan. Kata lah. Macam tadi lah. Kalau kita kan sampai di hari rumah orang Tino tu kan, kita pun cakap lah. Kalau kita lah cakap hak bila? Hak kira-kira semalam ni. Sebab apa? Sebab kita ada sifat kalam. Tiga tu ni. Tuhan dia ada sifat kalam dan dia kira-kira nak kata apa? Orang panggil apa? Persediaan berkata tu tanjizi coding tadi ni dan tanjizi hadis bila jadi makhluk. Maka dia pun bercata lah dengan makhluk, yakni dengan nabi-nabi, rasul-rasul dia, dengan perintah dia suruh, dia tegah ya Muhammad. Tu wa izqa dan ketika. Ketika tu benda baru kan benda apa? Baru timbul lagi ketika. Kan? Ketika mana berkata Allah. Ingatlah ketika mana kata kepada Musa. Nabi Musa tu baharu kan kodeng? Baharulah Allah kata. Tu dia panggil tanjizi hadis. Berlaku berkata tu. Maka Allah berkatalah pada Nabi Musa. Allah berkata kepada Nabi Adam. Kalau musannif. Jadi kita nak bahas mana? Nak pegang kata mana? Sifat kalam di Tuhan. Tajuk dah tu. Kalau musannif rahimahullah. Dengan suruh Allah perintahlah Quran tu. Kutiba alaikumus syiyam. Perintahkan kepada kamu berpuasa. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah. Wa jahadu dan berjuang fi sabilillah. Tengok ayat Quran. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata hijrah ni Tuhan suruh. Bukan Nabi lari dah. Kalau kata lari pada Nabi apa kita? Kita pernah ikut lari suruh. Kalau kita lari suruh, sudah bahu. Nabi dia ayatlah kita mengaji sifat rasul. Apa yang berlaku pada Nabi itu tidak menjatuhkan martabat kerasulan mereka itu. Ingat kali. Ni ngaji bab sifat rasul wajib tu. Jangan syarah sedap saja kalau bingung bab akidah. Syarah kemak agak kita puhu nak buat kemak. Tiba-tiba tak faham sifat rasul. Nabi dia tak akan buat satu benda yang menjatuh martabat kerasulan dia. Lari ni jatuh martabat. Allah leceh tak ada dah. Lari, oi, boleh lari Nabi. Dia dapat perintah. Dapat perintah. Allah perintahkan. Kalau berlaku kita dapat pelik pun atas rasul ni, atas Nabi rasul ni. Sebab apa? Nak mengajar umat. Dia gitu. Kita tak reti sifat. Sebab tu mengaji tu. Wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rusuli alaihi salatu wassalam. Dan demikian lagi wajib kata musannif atas mereka itu belajar yang sedemikian itu. Apa sedemikian? Benda yang wajib, benda yang mustahil, benda yang harus. Fi haqqihi, pada hak rasul-rasul wajib atas kita mengaji. Sebab takut tak faham sekali kita tengok ini kita pukul Tuhan kita. Allah boleh rosak akidah. Tak rosak akidah pun jadi haram. Sebab tu dia baca buku cerita ya, cerita rasul-rasul. Tiba-tiba berlaku kita tengok pelik, kita pun hukum dengan hak kita, otak kita. Kita tak kena baca dulu. Nak hukum atas rasul-rasul ni tengok sifat-sifat rasul. Sifat rasul nah. Kalau berlaku atas dia tu nampak pelik pun dia tak ada lain melain mengajar akan umat. Tidak pun memberi peringatan pada umat. Tengok sebab nak hajar. Bukan sebab rasul tu jadi jatuh martabat dia. Ni lari pening sungguh. Dulu malaikat dia kata. Malaikat. Pening kepala. Lepas tu rasul habis kata habis. Tak reti payahlah. Sebab tu kita tengok kemah ni. Tengok kemah mengaji akidah tu nombor satu. Tok guru besar siap mengaji akidah habis nombor satu. Kena Allah Rasul, kena alih habis.
Kedua tu ya ibu dah sui dia. Kalau mu kenal dunia ni tak jadi juga, tak kenal Allah Rasul. Kalau mu pandai cakap orang putih perang tak jadi. Ni tak jadi ni. Udah mata kemah reti orang putih. Aku apa pandai orang putih. Kau musnah rahimahkum. Ni megah dengan pandai cakap orang putih. Ya tu kita dah megah jadi berapa puluh tahun dak musinya kita. Sak lubik kana sak lubik sini sak musim kau. Cakap orang putih cin pun tanya. Astagfirullah kita putih kau lah memakah minta Melayu bodoh kita ni. Bengong sebab apa? Pemimpin kena cakap orang putih. Kalau ustaz tak leh. Ustaz tok guru ni ulama ni dia mau kena Allah Rasul. Yang jadi alam dunia ni siapa dia? Allah Rasul. Allah. Dia waktu orang siapa penasihat ya ialah Rasul. Penasihat manusia. Kita belah kambing. Dalam belah kambing tu ada bapak seekor. Dalam kanak kami tak ada bapak tak jadi, bodoh belah kami tak ada bapak. Mesti ada bapak. Boleh dah bapak kambing itu kontrol kambing semua. Tak lagi. Tak tahu. Walaupun dia kuat dari mana pun, kambing ni dia boleh sara ibu 40 ekor. Seekor kambing. Kita kalau boleh tahu tu kemah pada dia. Aduh, leh. 40 ekor. Jangan nak berilah. Jangan belah 2 ekor pun siang ibu. Tapi kambing ni pun tak boleh nak kontrol. Itu lain kan ada penggembala. Penggembala yang kena kontrol kambing. Penggembala sendiri boleh kontrol lah kan? Tak boleh. Dia pun kena pakai kitab juga. Yang ni Quran. Quran ni pula siapa nak kena hurai? Rasul. Tu dia kena ikut tu. Siapa tahu tu. Kambing sendiri pun tak boleh nak kontrol kambing walau dia kemah kuat ke mana tanduk patah habis. Betina apa 40 50 ekor pun tapi nak kontrol tak boleh sebab dia kena ada penggembala. Begitu juga manusia. Kemah tara mana pun sama-sama kita ni pemimpin pandai cakap orang putih pun pergi seluruh dunia pun tak boleh kontrol kita. Di atas dia kena juga dipandu oleh Quran. Kita ledak dia pemimpin hebat turut je ni. Jadi gitu. Orang kena ke dia sedia. Kalau ni nak buat pelama dah. Teruk cakap dah lah. Kalau musnah rahimahkumullah. Kita manusia pula mesti dipandu oleh wahyu Allah. Baru selamat. Habis. SOP dia tak boleh panjang sangat. Dia sekat-sekat bunyi loceng tu kena putih lalu. Tak itu. Apa dia boleh 4 butir tu tak apalah malam ni. Kelis lagi kalau bini tanya tak apa nama mengaji. Ismi, nafsani, masdari, lafzi. Boleh tak tu? 4 butir. Lepas tu takluk tangjizi kodek. Takluk suluhi kodeng. Takluk tangjizi kodeng. Takluk tangjizi hadis 3 butir tu. Lepas tu maklum tu rumah kata, "Batreh hurai tengok abang. Wak misi goreng dulu kita." Boleh. Mana dia saya hajar ni 7 butir lah. Ingat sikit 7 butir tu. Boleh hurai putih kita. 7 butir tu. Nak bersyarah berapa jam pun boleh. Dalam kita hurai 4 perkara tadi dan 3 perkara tadi. Jadi 7 butir lah malam ni boleh. Jalan nak mengenal Allah. Mengenal apa? Baru nak kenal sifat Allah tu. Kau dah mau tanya, maklum tanya. Kita tanya ni. Bila maklum kata maklum kata batreh hurai tengok abang. Ustaz Zamri ayat tadi. Malam ni badan tak apa sihat ya kata. Kena huruk sikit belah pinggang ni kata. Berarti saya kata dulu. Atau tegah atau cerita kepada makhluk. Apa hari ni? Takluk apa tu dia panggil? Takluk tangjizi hadis. Apa dia? Sifat kalam itulah juga. Dia berkata kepada makhluk bila timbul makhluk ni. Allah yang bersifat kalam tu berkata tu dipanggil takluk tangjizi hadis. Kira-kira nak berkata dengan makhluk ketika azali lagi tu takluk tangjizi koding. Patut padang berkata kepada makhluk sebelum makhluk jadi lagi suluhi koding. 3 butir tu jadilah. Boleh hurai jangan saya cari hak cakap orang putih pandai. Kalau boleh hurai gini baru boleh. Kalau everything so apa terkekeng ni.
Tengok habis. Inilah 3 takluk bagi kalam. Aku dia mau tanya 3 takluk bagi kalam. Habis dulu. Dan dalil atas ada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa 'alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.